الحاضرين الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu sayyidina Muhammad. Qala mu'allif qaddasallahu sirrah. Iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Situ. Betul. Artinya, dan berkehendak engkau akan asbab serta mendirikan Allah Ta'ala akan dikau pada tajrid, iaitu dia panggil turun daripada himma yang tinggi. Inhitatun minal himmatil aliyah, dia tergugur, terjatuh daripada himma yang tinggi. Himma yang tinggi ialah menggantungkan hati dia ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya sentiasa menghadap ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba Allah Ta'ala dah pilih dia duduk dalam makam tajrid, dia nak undur ke belakang masuk dalam makam asbab. Ini dipanggil satu salah adab. Yang kedua, dia terjatuh, ya, dia terjatuh daripada hemma yang tinggi. Hemma yang tinggi ialah hemma yang digantungkan hati dia mu'allaqun billah, sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, dan tidak dia terikat. Itu mana tajrid, mana dia mengosongkan, menunggalkan akan hatinya sentiasa dengan Allah Ta'ala. Itu tajrid yang batin. Ini syarat kepada segala mursyid, dia kena duduk taraf tu, hati dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Kita minta doa, Allahumma inna Allahumma ja'alna min ahli tajarrud. Itu namanya tajrid. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan kami daripada min ahli tajarrud anil akwan, mana terlepas, tertunggal hati kita daripada ikatan dengan makhluk. Wajzib qulubana, dan minta Allah tarik sentap daripada hati kita, ya, anin nazar wasukun ilaiha, daripada memandang-mandang kepada makhluk dan sukun, diam, tertambat dengan makhluk. Minta Allah tarik benda. Dan bila tertarik saja pandangan daripada makhluk, hati dia bersih. Ketiga itu dia dapatlah. Kita minta hatta yang kasyifalana anwarul muraqabah wal musyahadah, sehingga terbukalah nur muraqabah dan nur musyahadah kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila telah naik pada makam tajrid, ya, dengan bahawasanya batin hati dia tadi dipancarkan dengan nur muraqabah dan musyahadah, tiba-tiba dia nak turun beradab kepada makhluk, ya, nak beradab pada asbab. Ini satu dipanggil inhitat minal himmatil aliyah, dia terjatuh daripada himma yang tinggi kepada himma yang rendah, ya. Ibarat raja dah pilih dia duduk dalam istana, dia nak keluar duduk di luar, bekerja di luar. Itulah maksudnya. Bahkan ini lebih besar, raja segala raja. Yang ini barang siapa didirikan Allah Ta'ala dalam tajrid dan berkendak ia akan keluar daripadanya, daripada makam tajrid kepada asbab, maka demikian itu setengah daripada kurang himmah dan jahat adabnya. Ini yang paling besar. Di jahat adab, dia payah sampai ke hadrat Tuhan, dia payah usul ilallah, ya. Bila jahat adab, rosak perjalanan dia. Tinggi dalam perjalanan sufi ni, adab dia kena jaga. Adab dengan Allah Ta'ala, bahawa diingat jangan dilupa. Itu adab besar, ya, bahawa diingat akan dia jangan dilupa. Allah. Dan adalah ia berdiri serta syahwahnya. Apabila dia dah elok menghadap hadrat Tuhan, duduk dalam makamul unsi, makamul tajrid, tiba-tiba nak undur, nak berhadap pada makhluk balik, ini habis. Itu semata-mata dia berdiri serta syahwahnya,
Ya, keinginan nafsu dia. Kerana bahawasanya irada ini setengah daripada iradatu tab'i. Iradatu tab'i dia. Dan dia panggil zulmatun nafs. Bila nak keluar balik kepada makhluk, sedangkan tidak angkat tinggi daripada khalik, dia turun kepada makhluk, tahulah jauh dia. Hati dia sudah mu'allakun billah, tiba-tiba dia cabut. Dia nak pusing balik menghadap ke belakang. Ya, nak menghadap balik, menggantungkan hati mu'allakun bil khalaik, menggantungkan hati dia dengan makhluk, maka ini dipanggil, satu dipanggil zulmatun nafsi, kegelapan nafsu berlaku dalam jiwa dia. Ya, mana nur dalam dia sudah terpadam, mental dia sudah terbakau. Ini bahaya. Bagi dua peringkat kita disuruh kun bi awsafir rububiyah muta'alliqun wa bi awsafil ubudiyah mutahaqqiqah. Kun bi awsafil ubudiyah, kun bi awsafir rububiyah, bentuklah diri kamu dengan awsafir rububiyah, mana muta'alliqan, mana bergantung hati kita dengan sifat ketuhanan Allah Ta'ala, Rabb. Ya, yang kita baca hari-hari 17 kali diwajibkan alhamdulillahi Rabb. Ya, dan tauhid ar-rububiyah, mana semua adalah bergantung, terikat dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu zarah pun yang terlepas daripada Allah Taala. Gerak dia, diam dia, dan segala-galanya kalau kita lihat apa sahaja yang berlaku, tidak boleh bergerak dan diam melainkan dengan iradatullah. Ya, ini benda sudah menjadi etikat kepada kita dasarkan ayat Quran, kul kullum min indillah, katakan semua itu datangnya dari Allah Taala. Persoalan dia sudah diangkat, dibuka hijab, sehingga dia sentiasa dapat memandang benda ni. Ya, dengan kelazatan yang Tuhan beri, dia hustan balik, dia nak menghadap pada makhluk. Wah, ini satu dia panggil cacat yang sangat dahsyat, satu kerosakan yang sangat dahsyat. Ya, nak pergi kepada hati itu mu'allakun billah, bukan senang. Dia suruh tu kun bi awsafir rububiyah muta'alliqah, bergantung, wa bi awsafil ubudiyah mutahaqqiqan, dan dengan sifat kehambaan kamu tahqiq, mantap. Itu mana perjalanan hakikat dan syariat dikena sekali. Yang pertama tu kun bi awsafir rububiyah muta'alliqan, ini isyarat kepada hakikah. Adapun bi awsaf wa bil awsafil ubudiyah mutahaqqiqan, itu dipanggil jalan syariat. Jadi dua jalan berkembar. Dia dah diangkat naik atas, tiba-tiba dia terjun ke bawah balik. Ya, ke bawah. Dia dah bagus cantik duduk dalam hotel tinggi, dia turun terjun dalam longkang. Jawab dia ambil lah, lebu ya. Sebab itu dengan zulmatun nafs. Bila dia telah dikocak, ditawan oleh nafsu yang disumpulkan dengan kegelapan. Sebab orang bila diikat dengan nafsu, bermakna dia ada dalam alam gelap gulita. Ya, bayangkan gelap, kita tak nampak apa. Apa itulah dahsyatnya apabila dia sudah diangkat ke tajrid, dia nak turun kepada asbab. Dan bahawasanya tajrid kepada orang yang ahli tariq, ya, orang yang ahli tariqah, yang berjalan menuju ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita kena cari tarekat. Ya, bertarekat ni setengah ulama mengatakan sunat, ada setengah ulama kan wajib gitu. Sebab dia pakai kaedah ma la yatimul wajib illa bihi, bahawa wajib itu kaedah usul fiqh. Tidak sempurna barang yang wajib melainkan dengan dia, maka dia pun jadi wajib. Membuang sifat mazmumah, apa hukum dia? Wajib. Contohnya at-takabbur, membuang sifat takabur adalah wajib. Sebab Tuhan larang kita, wala tamshi fil ardi maraha, kamu jangan menapak di atas muka bumi aku ni dengan sombong, Tuhan kata. Ya, mendongak ke langit, mana sombong, tak nak tunduk kepada Ta'ala. Ya, sebab sifat bawa daripada kufur ialah at-takabbur. Ya, yang menaja dia apa? Iblis. Itu mazhab iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, usjudu li Adam, sujud kepada Adam, Tuhan kata. Ya, pasajadu, semua malaikat sujud, memberi penghormatan. Illa iblis, melainkan iblis. Aba, ia enggan, wastakbara, dan dia rasa besar diri. Ya, dia kata ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, ya Allah, kata. Aku dari api, Adam dari tanah. Wah, dia pandai-pandai buat satu kaedah ketetapan dia. Mana ada nas tanah dengan api,
baik api, ya, tanah kurang, tak ada. Bahkan kalau sifat baik tanah kalau dilambung dia jatuh ke bawah balik. Dia tawaduk, api dia menjulang ke atas. Itu satu. Maknanya iblis sampai dicop sebagai orang yang kufur, wa kana minal kafirin, sebab ditakabur. Dan dalam banyak daripada hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin minal kibr, tak akan masuk ke dalam syurga orang yang ada sebesar zarrah dalam batin hati dia sifat takabur. Sifat takabur walaupun sebesar zarrah. Ya, orang yang sifat takabur ni dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia handal walaupun mulut tak cakap. Dalam hati dia aku lebih alim, aku lebih handal ibadat, aku lebih dekat dengan Tuhan daripada orang itu. Dibanding. Kalau dia tak banding dengan orang tu dipanggil ujbin. Ujub pun dah rosak dah. Takabur dibanding dengan orang, dia lebih baik. Ya, atau sifat syaitan dan sifat iblis yang dia kena buang. Maka orang yang ada sebesar zarah sifat takabur, la yadkhulul jannah, dia tak akan masuk dalam syurga. Ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr, tak akan masuk dalam syurga Allah Taala orang yang ada dalam batin hati dia sifat takabur walaupun sebesar makna zarah. Ya, zarah ni paling kecil lah. Orang dulu kata jemaah besar biji sawi. Biji sawi ni boleh belah lagi tuan ni. Dia zarah dipanggil benda paling kecil, atom. Tak dia belah bagi, halus. Kalau besar tu pun ada, tuan tak lagi masuk dalam syurga tuan. Sebab najis dan kotornya sifat takabur. Sifat takabur tu sifat yang paling kotor, najis. Dia tak boleh masuk dalam syurga. La yadkhulul jannah illa nazif, tak akan masuk ke syurga melainkan orang yang bersih. Sekarang takabur merupakan najis yang paling besar, bawa kufur. Lepas kufur ialah takabur. Dalam hadis lain Allah Taala menyebut dalam hadis qudsi, al-kibriai, ya, izari, al-kibriai ridai wal azamati ridai, faman naza'a anni alqahu fin nar fala ubali. Membesarkan diri itu pakaian aku, sifat aku, tuan kata. Siapa cuba nak cabut, nak pakai, aku kumban di dalam neraka dan aku tak hirau lagi dah. Makna betapa murkanya Allah Ta'ala, ya, dengan sifat takabur. Ya. Jadi kita kadang-kadang bila ada itu dosa besar. Satu. Jadi menghilangkan akan sifat-sifat ini adalah menjadi kewajipan. Ya, menghilangkan sifat takabur adalah kewajipan yang besar bagi diri seseorang. Kalau tidak, dia tak akan ditilik pandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandangan rahmat dia. Soalan dia macam mana kita nak buang? Soalan dia macam mana kita nak buang? Kita tahu bahaya sifat takabur. Sifat takabur ni kena buang. Dia ni hijab besar kita dengan Tuhan. Dapat laknat Tuhan, dapat kutukan Allah Taala. Soalan ni nak hilang macam mana? Ya, nak hilangkan dia macam mana, tuan-tuan? Maka berkata Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu an, dia kata at-takabur makana nasyian min at-takabur lawan dia apa? At-tawadhu al-haqiqi makana nasyian min syuhudil azamatillah. Sifat tawadhu ni ialah benda yang terjadi daripada apa? Syuhud akan kebesaran dan keagungan Tuhan. Ya, syuhud, mana dapat syuhud dan musyahadah makam yang telah dilalui oleh semua ahli tariqah. Sebab tu makna jalan dia kena jalan cari jalan tarikat sufiah. Ya, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musilah. Syari'atun ka safinatin wa tariqatun ka bahri summa haqiqatun durun wala. Inna tariq, sungguhnya jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Syari'atun, dia ada syariat. Wa tariqatun, dia ada tariqah. Wa haqiqatun, dan dia ada hakikat. Apa syariat? Anta budahu, bahawa kamu sembah Allah Ta'ala pada zahirnya. Kita kata mengaji hukum ilmu fiqh kena mengaji. Wa tariqah, apa makna tariqah? Antak sudahu, bahawa kamu qasad dengan batin hati kamu ialah Allah Ta'ala saja. Hidup dan mati kita kerana Allah, bukan kerana lain. Tujuan matlamat kita ialah Allah Ta'ala. Dalil Quran kata wa anna ila rabbikal muntaha,
kepada Tuhan kamulah kemuncak segala-galanya. Siapa yang menjadikan kemuncak di dunia, maka dia sesat dalam meletakkan hala tuju hidup dia. Matlamat kita hidup ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalil Al-Quran. Itu ilmu tarikah, tarik. Adapun hakikat itu limpahan daripada Taala. Apa makna hakikat? Antashhadahu, bahawa kamu syuhud akan Taala. Syuhud, musyahadah, tajalliyat, itu semua mainan dia orang tu. Mana hadis? Itu hadis sahih Nabi SAW. Anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu lihat, seolah-olah, sebab Tuhan tak boleh lihat dengan mata kepala atas dunia. Siapa dakwa kufur, seolah ka'anna. Macam mana kita buat kerja, bos tu depan perhati kita. Tu. Nah, duduk keadaan tu. Maka dia akan tajalikan dua sifat. Bila kita punya bos duduk depan kita buat kerja, dia ada dua sifat. Sama ada dia ni terlampau baik atau dia ni terlampau garang. Dua sifat buat kita. Kalau dia terlampau baik, kita akan buat kerja betul cantik. Sebab apa? Kita malu dengan dia. Ya? Kalau dia terlampau garang pun, kita akan buat kerja pun baik juga. Sebab apa? Takut ke dia. Jadi begitulah ulama buat dalam pemecahan sifat oleh sufi buat ialah dua. Pertama dipanggil sifat, iaitulah lemah lembut Allah SWT. Itu termasuk dalam makna apa? Dua sifat, iaitulah azamah, kebesaran dia. Ya, sifat jalal dan sifat jamal. Jalal kekerasan, kebesaran atau keagungan dia. Jamal sifat lemah lembut dia. Al-Latif, ya, Ar-Rauf, semua masuk dalam makna jamal. Dua benda ni apabila sampai pembukaan makrifat seseorang ditajalikan oleh Allah Taala, maka dia masuk dalam makam syuhud. Maka macam mana nak dapat syuhud? Kalau tak dapat syuhud kalau Taala, dia tak akan dapat memakai secara tepat, ya, dan sempurna akan sifat tawadhu. Dia tak kena pakai tu. Dia rasa-rasa je macam tajuk, dia tak letak betul. Dia mesti nasyian an syuhud. Dia mesti jadi daripada an syuhudil azamah. Terasa je kebesaran Tuhan, terbuka dia, baru dia rasa. Terasa kebesaran Tuhan, baru dia tetap ditunduk. Ya. Itu jenis rasa. Kita pergi dalam hutan, tiba-tiba terserempak dengan gimau, rasa macam ni kan? Dengan orang cerita gimau gini, tak rasa, ni depan mata betul. Pokok nibung sebelah boleh panjat. Itu maknanya rasa. Ini rasa inilah yang boleh membakar, ya, rasa azamah, kebesaran, kehaibatan Allah Ta'ala itu zam dalam hati dia, nur itu tercepat, terasa habis pun. Baru dia akan tunduk setunduk-tunduk dengan Allah Ta'ala. Inilah benda ni. Maka jalan di mana bawa? Semua dalam jalan tarikat sufiah. Dia ada proses-proses ke arah itu. Seperingkat pembersihan sampai ditajalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ja'alna min. Bila tajalli itu baru dia dapat hilangkan sempurna sifat apa? Sifat najis yang besar, at-takabbur. Begitulah al-ujub, wa sifatul mazmumah, dan segala sifat-sifat kecelaan manusia tak akan boleh buang melainkan dia berhadap dengan Allah Taala. Dia dapat ishkun, satu keasyikan, rindu dengan Tuhan pula. Dia akan buang sifat lain. Ya, hubbud dunia habis kan. Ada tak heran lagi. Sebab apa? Dia dapat satu kelazatan yang maha dahsyat dengan Allah Taala. Itu jazbah tarikan. Itu dia. Berkata asbab itu bagi orang sekadar ahli bidayah, ya, orang yang bahawasanya tajrid ahli tarik, orang ahli tariqah, iaitulah yang menghilangkan akuan daripada hati. Nak buang akuan tuan-tuan ni. Dan sir, iaitu makam yang tinggi. Tajrid pada ahli tariqah, orang ahli sufi, orang ahli makrifat, ialah menghilangkan, melenyapkan akuan. Ini dipanggil fana, lenyap. Daripada batin hati dia, dia tengok manusia ni semua ni macam dia tengok tunggul kayu. Boleh? Imanu mar la yakunu mutakammila hatta yarana naskal ibil musilah. Itu dalam kitab Hidayatul Azkiya, seorang wali besar daripada India. Ya. Dia kata imanul mar, iman seseorang la yakunu mutakammila, tak akan jadi sempurna hatta yarana nas, sehingga dilihat manusia kal ibil musilah, seperti unta yang dimisalkan. Kita lalu kat unta ada perasaan tak?
Kita pakai baju cantik tak rasa apa, kita pakai selipar terbalik pun tak ada hal, kita belenging pun tak ada apa. Baba kita tak ada pandang, unta tak masuk dalam kita punya apa? Pemikiran. Maka nak tengok, kita nak pandang orang macam tu. Kalau tengok orang boleh macam, tengok orang kaya boleh macam, tengok miskin macam, tak betul lagi. Itu semua pandangan tak betul, tuan. Dia tak reti memandang. Mandang mana? Mandang batin dia tak reti, tuan. Mandang zahir, Cina boleh pandang, tuan. Ya, pandangan dalam dia tak letak sebenar-benar pandangan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pandangan menggantikan pandangan khalqiyah, dia menghidupkan pandangan khaliq dengan Allah Taala. Ini paling besar. Dan situlah dia panggil tujuan matlamat kita ibadat sampai peringkat itu. Bahawa dia kata ibadat kita sempurna diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil hadis menyatakan la yazalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa iza ahbabtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Sentiasalah hamba-Ku mengerjakan amal setelah amal yang wajib, dia mengerjakan sunat sehingga itu puncak dia. Sehingga aku kasih akan dia, itu puncak. Apabila aku kasih akan dia, akulah pendengar yang dia mendengar dengan aku. Dia mendengar dengan aku. Dia mendengar, dia terasa dari Allah Ta'ala. Dia melihat, dia terasa dari Allah. Dia berjalan, dia terasa dari Allah. Tahu, kita dah tahu. Iktikad, kita dah iktikad. Itu memang iktikad kita, semua perbuatan dari Allah. Masalah sekarang rasa. Itu benda tidak rasa. Hari ini ada panggil apa? Maqamil fana indal ahli sufi. Apa makna fana? Antab dua azamatillah. Dengan pancaran nur zikir, dia tembak-tembak sampai terbuka hijab. Ya, tajali, dia nampak terus kebesaran Tuhan. Hilang sampai peringkat itu, barulah amal dia akan sempurna. Bau hati dia takkan berpaling pada makhluk. Buat ibadat betul lillahi ta'ala, sebab dia sedang berlazat dengan Allah ta'ala. Selagi dia tak berlazat dengan Tuhan, amal kita mungkin orang ambil. Sana dia tarik, dia lazat sana, suka orang pandang, suka orang puji, suka orang angkat, suka orang jack, habis terbakar habis. Apa tak ada. Ya, sebab dia kena buang pandangan makhluk, tinggal dengan pandangan dengan Allah Ta'ala. Itu maknanya menghilangkan akuan. Akuan ni bukan bahasa Melayu tadi. Bukan pengakuan. Akuan jamak di kalimah Arab dia kaunun. Kaunin, akuan. Kaun apa dia? Makhluk dia lah. Akuan, semua makhluk ni dalam istilah sufi dipanggil akuan. Kalau dalam istilah ilmu sulurin dipanggil makhlukat, kainat, jaizat, mumkinat. Itu istilah-istilah dia. Ya, istilah sufi dipanggil akuan. Ya, akan datang ada matan dia. Ya, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari raha. Ya, la tarhal, kamu buat ibadat, jangan batin hati kamu ni berpindah daripada makhluk kepada makhluk. Untuk orang tu, untuk orang ni, untuk tarik perhatian. Maka ketika itu kamu seperti himar yang mengisar gandum. Tahu mengisar gandum? Dia pusing dari sini ke situ balik. Macam dulu padi kan mau pisau. Tempat mana akhir, mana tak pergi ke mana? Pimai-pimai tang tu. Pada makhluk kepada makhluk, dia tak naik hadrat Allah Ta'ala. Maka orang macam ni kal himar, macam himar kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Suatu para aulia bila ditajalikan nur makrifat dia tengok orang kadang muka himar pun ada. Syekh Abdul Qadir Jalani kan. Dia tengok satu orang pemuda khidmat dengan dia minta doa, Syekh Abdul Qadir Jalani doa, aku jadi doa kau jadi orang. Dia kata asyik dia orang tak ada lain ke Tuan. Apakah sifat aku kasut? Kau tengok dalam masjid macam-macam ada. Dia pakai dia pak terbuka hijab, dia tengok kepala himar ada, kepada apa? Khinzir ada, kepala anjing macam-macam. Yang kepala himar ni di antara ni. Dia buat ibadat pun pusing, tak pergi ke mana. Kalau kita buat ibadat tak naik hadrat Tuhan, pusing ke makhluk, taraf kita macam himar mengisar gandum. Allah, berat tuan ni. Kita rasa dah hebat aku, rupanya jauh lagi. Sebab hati kita tak mi'raj ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau menghilangkan akuan daripada hatinya dan sir, batin bagi batin hati ini. Serta makam yang tinggi, itulah makam yang tinggi. Bila seorang boleh keluarkan makhluk daripada hati dia, maka dia duduk satu apa? Kedudukan yang tinggi, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang diisyarat dalam hadis Nabi SAW, hadis Isra wal Mi'raj. Nabi nak menghadap Tuhan, mula kenapa buang tuan-tuan, operation kan dia buang. Biji bedah, dia buang habis. Semua tu kena buang. Dan ketika Nabi berjalan pula Isra wal Mi'raj, Nabi paling tak? Nabi tak paling. Itu semua isyarat. Kena buangkan pandangan makhluk daripada hati kita. Ya.
Ini bila orang kata kita je, kita dah rasa lain. Orang kata kita je, orang caci kita je, kita dah rasa lain. Oh, tu jauh lagi. Kita nak nampak orang kata kita, nampak gerak dia kata kita, gerak dari Allah. Orang puji kita pun nampak gerak dari Tuhan. Jangan pandang dia. Dia tu bayangan dia. Pandang hakikat daripada Tuhan. Baru kita boleh balikkan balik puji daripada Tuhan. Dan nampak minallah, semua daripada Ta'ala. Maka nak memandang ni kena tepatlah, kena terang. Mata jangan kabur. Kalau mata dalam dia kabur aja, ada katarak lah macam-macam, tak lepas. Dia mesti mata dalam dia terang. Nak terang dia kena zikir banyak anda. Zikir banyak baru mata dalam dia terang. Dia terang dia akan nampak. Ya, sehingga apa yang bergerak berjalan dia terasa dari Allah. Lazatnya, nikmatnya tuan-tuan. Di sini pun dia panggil lazat nikmat yang Tuhan suruh bi falyafrau. Dengan aku naklah kamu seronok dan gembira. Inilah dia. Seronok memandang af'al Tuhan. Dia lazat ini ketiga ni dia tak akan berpaling lagi kepada makhluk. Bau tamam sifat dia, zuhud dia, warak dia boleh sebut. Selagi tak duduk taraf tu belum duduk tepat lagi. Ya. Sebab tu dia kena pada jalan tarikat, dia kena tembak zikir. Ya. Pada Naqsyaband tuan-tuan, kita masuk je suruh kan, dia bagi zikir apa? 10,000 sini, 10,000 sini, 70,000 kena tembak. Dalam latifatul qalbi tu tembak. Ada adab dan cara dia. Ya, bila sampai syarat dia cukup jalan, dia boleh pindah latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, akhfa. Ya, nafsun natika kulli jasad. Satu jasad dizikir tuan. Ya, sampai tuan-tuan zikir tu, dia orang zikir, bulu roma dia zikir pun dia dengar tuan. Kulit dia zikir dia dengar tuan. Ya. Tu banyak panjang cerita tu dalam suluk ni cerita tuan-tuan, sebab kena suluk. Dia suluk insya-Allah tuan. Itu baru panggil lataif, dia belum buat nafi isbat lagi, wukuf qalbi. Ya. Dia muraqabah lagi, muraqabah ahadiyah, muraqabah ma'iyah, masya-Allah. Ya, tenggelam pandangan makhluk dan hilang. Ya. Sebab Abang Mursyid saya cerita, warid yang paling besar enggak tahu apa dia. Apabila dia kata tak ada lain dia je. Ya, apa barang enggak dapat, tak ada tuan, tak nampak dia je. Dia je habis. Ya, tak nampak lain. Nampak dia je. Siapa dia? Huwallah. Tu sebab peringkat ni dia orang zikir huwallah. Dia, siapa dia? Huwallah. Tu dalam Quran sebutkan. Habis. Dan telah mendirikan hak Ta'ala dalamnya kepada segala khawas hambanya. Telah dudukkan orang yang terpilih di kalangan hambanya dan segala orang yang arif. Ini arif billah. Dia dua arif ni. Satu arif bi ahkamillah, tu ulama syariat, ulama fiqh dan sebagainya. Satu lagi dia panggil arif billah, orang yang mengenal Tuhan dengan rasa hati dia, zauq, wijdan, kedapatan yang Tuhan cempahkan. Maka apabila mendirikan hak Ta'ala akan dia pada makamil khawas, makam pilihan. Kalau kita golongan VVIP, maka jangan turun daripada martabatnya kepada martabat yang kurang. Ya. Tuhan dah tarik dia ke atas, tiba-tiba dia nak campur balik ke manusia bawah. Oh, kurang. Itu jauh. Ya, salah adab satu. Maknanya apa? Rugi besar dia. Maka asbab itu bagi segala orang yang ahli bidayah. Orang yang ahli bidayah, mana peringkat permulaan, itu bidayah. Dia bidayah, kemudian satu lagi ada nihayah. Nihayah itu kemuncak dia. Orang bidayah yang salik, yang sedang berjalan hati mereka ke hadirat Tuhan. Itulah orang yang ahli tawajuh. Orang yang ahli tawajuh ni, dia termasuk dalam ahli bidayah lagi tuan-tuan. Baru suruh kita sentiasa bertawajuh, supaya dia naik peringkat muwajahah atas lagi, ya. Dan tajrid bagi segala orang yang ahli muwajahah. Tengok, siapa dia sifat orang mujahah? Yang wasil mereka itu, yang telah sampai mereka itu sampai ke mana? Ke hadrat makrifat dalam makamil muraqabah dan musyahadah. Itu tarif sampai, ya. Dan kita tasawuf kata sampai kena faham tu. Kalau dia silap fahamkan, dia kata dia sampai ke Tuhan macam sampai gitu kan. Kita kena tengok. Iaitu orang yang ahli jazm. Orang yang ahli jazm. Mana orang yang ahli, yang mana dia ni telah ditarik hati dia ke hadrat Allah Ta'ala. Ya. Waktu Syekh Ibrahim Ar-Rashidi, guru yang kedua dan terakhir Ahmadiyah Idrisiyah, di doa Allahumma ja'al, ya,
minal min ahlil min ahlil murad. Allahumma ja'alni minal muradin lal muridin. Ya Allah, jadikan aku daripada orang yang murad, orang yang dikendaki, yang ditarik. Lal murid, bukan orang yang mengendaki. Sebab kendak kita ke Tuhan ni tak kuat kan. Ya, anak ada orang lain kejap, kadang dia padam balik, kejap dah naik, dia turun balik, naik turun balik. Ya. Tapi kalau murad, Tuhan tarik. Dia Tuhan tarik aja habis tuan. Syaitan, iblis pun terpelanting. Ya. Syaitan, iblis pun terpelanting. Dia Tuhan tarik, pum, dia tarik habis tuan. Kita tengok macam mana yang berlaku. Dia ada dua jazbah. Satu dia panggil jazbah qabla suluk, satu lagi jazbah ba'da suluk. Ya, itu semua tak boleh tarik, tapi kebanyakan yang berlaku jazbah dipanggil ba'da suluk. Dalam suluk pun Tuhan tarik. Ya, hati dia semua mu'allaqun billah, berseronok, nikmat dia menghadap Allah Taala, habis yang lain. Satu. Ada satu lagi dia belum berjalan. Ya, Tuhan tarik, boleh. Bahkan sebelum beriman pun Tuhan tarik. Itulah tukang sihir Fir'aun. Itu Tuhan tarik. Bila Tuhan tajalikan saja dia punya kekuasaan, kebesaran, keagungan dia kepada ular tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dia campak dia, pam, bertukar menjelma jadi ular, dia telan Nabi. Ular-ular tukang sihir Fir'aun yang dipilih oleh Fir'aun hebat-hebat, habis telan. Situ juga tukang sihir Fir'aun mengucap. Situ juga dia kata amantu billah, aku beriman dengan Allah. Pum, dia tarik tu. Tu Tuhan tarik. Sehingga Fir'aun maknanya mengugut dia, ya. La ukatti anna, aku cencang kamu, dia kata. Wala usal liban, aku gantung salib mayat gua tadi. Dia kata cencang-cencang lah dia. Pagi dia beriman, petang dia dah syahid berjalan Tuhan. Ni apa ni? Jazbah. Mana dalil Quran kata Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Ya Allah, Allah Taala menarik akan orang yang dikehendaki. Sebab kita minta, ya Allah, tariklah. Itu yang kita minta tu. Wajzib qulubana, sentaplah, tariklah hati kami ya Allah, minan nazar dengan wasukun ilaiha, daripada memandang-mandang makhluk dan daripada tetap di makhluk, kita Tuhan sentap tarik. Terus hati kita memandang hadrat dia. Itu doa dan amal kan tadi. Allahumma ja'alna min ahli tajarrud anil aqwan wajzib qulubana anin nazar wasukun ilaiha hatta yang kashifalana anwarul muraqabah wal musyahadah. Terpancar dia nur muraqabah musyahadah tamam. Yang ketiga itu Tuhan masuk dalam golongan wasilin, ahli muwajahah. Ya, itu ahli muwajahah. Allah. Faham tuan-tuan ni? Di kitab ni apa nama tuan? Hikam. Tahu hikam? Jamak daripada hikmatun. Hikmatun, hikmatani, hikamun. Apa makna hikam? Ialah dipanggil hikmah laduniyah, ya, anwar, futuhat, fuyudat yang didapat oleh para ulama, sufiah, aulia dari limpahan nur Allah Taala, maka dibukukan. Sebab kalam-kalam ni doang ni beratus tahun orang pakai. Mana dalil boleh pakai kalam dia? Dalil itu dari hadis, la yazalu abdu yataqarrabu ilai bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi. Sentiasa dah dia ibadat sampai aku kasih, bila aku kasih Tuhan berikan apa pembukaan sehingga dia rasa, ya, dia bercakap dengan aku, dia berjalan dengan aku. Ini taraf ni panggil taraf ahli mahfuz. Dia maksum nabi rasul, bawah daripada maksum dia panggil mahfuz. Yang makam ni makam tinggi, ya. Dia bercakap ada kalam-kalam yang bersih. Yang dicakap bukan lagi dengan nafsu, tidak, dicakap dengan nur daripada Allah Taala. Ya, sebab tu kitab dia beratus tahun memakai gitu. Syekh Ibn Athaillah ni kalam atau hikam, kalam-kalam laduni, ya, yang cempakkan dalam batin para aulia. Maka nak dapat dia apa? Kepala dengan Ra'sul hikmah makhafatullah. Kepala ilmu hikmah ni, ilmu hikam ni kan kepala dia pun dan makhafatullah, gerun yang cukup kuat dengan Tuhan boleh dapat. Lagi batin hati kita tak terasa dengan Tuhan, lalai, kita pun tak nampak Tuhan lihat kita, duduk tak berasa Tuhan tengok, berjalan tak berasa Tuhan pandang. Oh jauh lagi, jauh. Ya, kita sentiasa dipandang lihat oleh Allah Taala, tak rasa tu. Ya.
fa in lam takun tara fa innahu yarak. Bahawa engkau tu yarak, ya, bahawa Allah Taala yarak, melihat ia akan dikau. Setiap saat kan kita tak lepas setiap saat dipandang dalam pandangan Allah Taala. Ya, itu nak latih biar terasa pandangan Tuhan tu dalam hati kita. Dan tajrid itu bagi segala orang yang ahli muwajahah, orang yang telah menghadapkan diri dia, ya, yang wasil mereka itu. Dan itulah orang ahli jazm, orang yang telah ditarik oleh Allah Taala. Allahumma ja'alna minhum. Dan kerana inilah adalah berkendak yang mempunyai makam ini kepada asbab. Tuhan dah tarik dia, sedangkan Tuhan dia nak turun kepada hemah yang tinggi, kepada makam tadi bawa kepada asbab atau rendahan. Kerana bahawasanya tajrid itu hal yang diambil dari Allah Ta'ala, ya, kelakuan hal-hal yang waridat, dipanggil waridat, futuhat, dipanggil fuyudat, limpahan, ya, limpahan yang Tuhan limpahkan dalam batin para hati orang yang Tuhan kasihi apabila dia telah bersihkan hati dia, para awliya, ya, para kasih dia dan orang saleh yang Tuhan cempakkan, ya. Pada riadah kuat kan. Salah satu dari riadah, kalau dalam suluk apa riadah di antara qillatut ta'am, kita sedikitkan itu dah ada dan rukun dia ni, ya. Iza aqallur rajul at-tu'ma, sabda Rasulullah SAW, apabila seorang mensedikitkan makan, muli'a jawfuhu nuran, ataupun penuhkan batin hati dengan nur. Inilah dia limpahan terjempakkan, anwar, ya, anwarul ibadah, anwarul tawajjuh, anwarul muwajahah, anwarul ma'rif, macam-macam nur terjempakkan, ya. Sentuhan dalam hati itu terasa, ya, terasa. Itu yang kita nak, ya. Di peringkat ni kalau nafsu dia panggil nafsul mulhamah, dia boleh berubah, ya. Allah Ta'ala ilhamkan bermacam-macam, itu dia panggil warid. Lepas tu bila suluk dia orang dapat banyak benda ni, ya, dia bersihkan tapak je Tuan cuah tu dapat warid ni, warid al-intibah, warid al-iqbal, warid al-usul, tu asal kemuncak sekali, ya. Banyak nak kena jalan ni tuan-tuan ni, sempat tidak umur kita ni. Takut malaikat maut sampai kita tak sampai je, ya. Takut malaikat maut sampai kita tak sampai lagi, ya. Allah. Dan kerana inilah berkendak yang mempunyai makam ini kepada asbab, ialah turun daripada hemah yang tinggi. Kerana bahawa tajrid itu hal kelakuan yang diambil daripada Allah Ta'ala dengan tiada wasitah, tempat terus tum, ya. Ilmu, sebab ilmu dipanggil ilmu apa ni? Ilmu mukasyafah, tuan-tuan, ya, ilmu mukasyafah. Adapun ilmu belajar kitab ni ilmu mudarasah, kita belajar, guru ngapal, ya. Adapun mukasyafah, tuan buka pintu hati dia tu, ya. Dan jamak atasnya dengan tiada manik dan tiada illah. Dan jamak ini makam fana, makam jam'i, hati dia terus ke hadrat Tuhan, tanpa ada manik, ya, tanpa ada sekatan lagi, Tuhan buka. Dan tidak ada illat, tak ada penyakit yang mengotori batin hati dia, Tuhan buka. Ketika itu dirasakan berbagai-bagai pembukaan, ya. Ini kita asyik-asyik dengan dunia, tuan-tuan. Apa ni, tuan? Sedap makan, sedap tidur, sedap berbual. Orang belajar pun kau berbual gitu. Ya, habislah. Allah. Ya, nikmat dengan Tuhan tu cari sebelum padam. Ya, sebelum roh kita disantap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cari nikmat ini. Inilah masa nak cari, tuan. Sebab di dunia dia panggil yaumul amal, hari kita nak bekerja, nak beramal. Adapun akhirat yaumul jaza, hari pembalasan. Sana kita mengaum pun tak ada guna lagi, dan air mata darah pun tak ada guna lagi dah. Ya, di sinilah tempat kita nak cuci secuci-cuci yang boleh, agar dilimpahkan oleh Allah Taala. Gelas hati kita bila bersih akan dituangkan dengan berbagai tuangan-tuangan anwar. Maka orang yang tajrid dalam hal ini, jadi dalam hal berkehendak kepada asbab, seperti orang diberikan, ya, oleh raja pakaian kesukaan, pakaian diraja, maka dijadikan dia melihat membela binatang dan memakai pakaian kesukaan.
Raja bagi persalinan, duduk istana, pakaian sedap, semua hebat-hebat. Dia tak nak, kata dia jaga lembu. Dia nak jadi cowboy, dia nak jaga lembu kan. Dekat padang. Inilah itulah beza dia tuan ni. Makna kurniaan besar diberikan oleh Ta'ala, pembukaan besar diberikan kurnia Tuhan, tiba-tiba dia nak lari, ya. Kalau ada betul lah. Tak ada orang dapat tak lari biasa tuan, tapi kalau ada macam itulah beza dia. Ya, satu lagi dia panggil adab. Tuan dah letak dia lari tetap kena. Dan kata setengah masyaikh, setengah daripada masyaikh radhiyallahu an, syekhun syekhani masyaikh, mana segala syekh pemimpin mursyid, ya, aulia dalam radhiyallahu anhum, adalah umpama orang yang tajrid, ya, sebab itu seperti dua orang hamba raja. Dan katanya bagi seorang kerjakan olehmu dan makan olehmu daripada kerja tanganmu, menduduk di luar sana kan, bawa kerja luar tu, ambillah apa semua makanan, ambillah sana, ya. Dan katanya seorang lagi, tetap engkau kepada aku. Yang seorang ni raja tengok baik kan, kau duduk sini, duduk di istana, bagikulah menyanggup bagimu, semua aku tanggung, makan minum semua. Raja berkenan kat dia. Maka manakala keluar salah satu daripada keduanya daripada kehendak tuannya, maka adalah ia sejahat-jahat adab dan datanglah baginya kebinasaan. Apabila dia nak bertukar dia, yang di istana nak pergi jaga luar, yang luar nak duduk dalam istana, habis. Ya, maknanya dia sudah melanggar satu ketetapan raja, satu lagi dia telah buat pilihan sendiri. Maka ni rosak, dia akan jadi rosak, ya. Dan berkendak tiap-tiap daripada keduanya serta mendirikan dalam yang satu daripada berjabat, ya, atasnya, mana berpegang atas dia, dalam menghasilkan pada kasadnya, ya. Maka demikian itu tadbir. Ini nak masuk tautiah matan bawah. Dalam ilmu balawah dipanggil tautiah. Dia nak sebut masalah tadbir pula di bawah, tuan-tuan ni. Serta Allah Ta'ala. Jadi ia daripada ketika itu. Dan tahqiq dalam takdir, seperti kata muallif, sawabikul himam la tukhrikul aswar al-aqdari. Allah. Artinya mendahulukan segala cita-cita, tiada mencarikan ia akan segala kota takdir Allah Ta'ala. Kita rancang macam mana sekalipun, kita cita macam sekalipun, dia tak akan ubah takdir yang telah ditetapkan oleh iradatullah. Ya, sebab itu Rasulullah menyatakan, dan sunat kita baca dalam kitab Sidi Ahmad Idris ada itu, Ahzab. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Masyaallah, apa yang dikehendaki oleh Allah Taala itu saja yang berlaku. Wa ma lam yasha, benda yang Tuhan tak kehendaki, lam yakun, takkan berlaku. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan tengok sekeliling kita 360 darjah, tuan berarti semua itu menterjemahkan masyiatillah, kehendak Allah Ta'ala, tasis iradat Allah di azali lagi siap, tuan-tuan. Maka pandangan ini mesti menggegarkan hati kita. Pandang terasa Allah, hebatnya Allah Ta'ala, agungnya Tuhan, maha dahsyat kebesaran dia, ya. Kalau tak terasa, berat lagi, gelap buta mata hati, tuan-tuan. Marra al-kauna walam yashhadhu fi ya'u indahu. Siapa yang tengok, dia buka dia mata luar dia tengok makhluk sekeliling. Ya, dia tengok pokok kayu kayan, laut, darat, langit, bumi, hati dia tak pergi ke Tuhan, buta mata hati dia. Ya, dia buka mata luar, mata tak buka. Itu jadi sesat habis. Ya. Batu dalam Quran banyak ayat alam tara, Tuhan kata, kulin zuru. Ya, sila pandang, sila tengok, banyak ayat Quran menggunakan lafaz itu. Tengok, sebab tengok ni akan membawa sentuhan hati. Sehingga orang Melayu pun pandai dari mata turun ke, tu hadis Melayu, bukan hadis Nabi tu. Dari mata turun ke hati. Sebab tengok dia kap di karan dalam. Sebab tu tengok kita biar dia tengok yang membawa rasa. Tengok dia mata luar, mata dalam terbuka. Terasa af'al Allah Ta'ala, terasa awsaf sifat Allah Ta'ala, dan seterusnya. Ini pandangan arif billah. Ya, jadi kita nak pergi ke arah itu. Bahawa pandangan itu akan dapat lazat, kelazatan memandang yang ada arti. Bukan pandang kosong. Kalau pandang pokok, nampak pokok. Pandang laut, nampak laut. Itu orang Cina kafir yang boleh pandang kan. Pandang yang tu tak ada nilai. Dia pandang yang ada isi dalam. Ya, maka nak pandang tu biar dia tepat dalam, biar pandangan dia bila terang boleh nampak. Ya, kita padam ke api boleh nampak, tak nampak gelap. Mesti ada nur. Itulah zikir tadi. Ya.
Kok mana pusing pun kata Ibnu Ajibah dalam syarah kita Ikam ni. Ya, Iqazul Himam nama dia tebal tuan. Dia kata pusing balik pembahasan sufi ni, akhir dia apa? Banyakkan zikir. Situ entah dia pusing. Zikir lantak dalam. Ya, supaya hati terbuka, dia bersih, insya-Allah banyak perkara dia akan settle tuan. Ya, dia akan nampak duduk taraf ni. Itu dah. Sawabikul himam la tuhrikul aswal aqdar. Timbul kalam daripada Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari Qaddasallahu sirrah ni, sawabikul himam la tuhrikul aswal aqdar. Timbul dari mana ni? Nur yang Tuhan pancarkan. Ya, marifat yang Tuhan kuat dengan Tuhan, keluar kalam dia. Sawabik dia. Ya, al-himam as-sawabik ni min ibad idabatu sifat ila mausuf. Maknanya hemah-hemah yang kamu dahulu rancang-rancang, yang dia tak boleh goborkan kota takdir kalau boleh gobor dia dengan Tuhan dan dalil pula kan. Apa yang kita pandang yang berlaku semua ni adalah af'al daripada af'al Tuhan, ya. Ini semua pandangan dalam tuan-tuan ni. Kita nak pandang supaya dalam kita cantik. Bila dalam cantik, dalam dibersih, hati yang bersih, hati yang dapat menghadap hadrat Allah. Bila hati bersih, cantik, yang lain akan cantik. Lepas tu Nabi kata, inna fi jasadi bani Adam, ya, mudghah iza saluhat sarihu sa'il jasadu kullu wa iza fasada sa'il jasadu kullu ala wahyal qalb. Dan jasad nak Adam seketul daging, bila dia baik semua baik, bila dia rosak semua rosak. Hati yang baik adalah hati yang sentiasa kekal menghadap hadrat Tuhan. Dia dapat lazat dengan Tuhan, keenakan dengan Allah Ta'ala. Maka di mana mata dia nak lihat benda maksiat, dia tak nak dah. Di mana telinga dia nak dengar maksiat, dia tak nak dah dia. Dia dapat lazat syauk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kakinya akan berjalan, ya, dengan memandang af'al Tuhan tadi. Gerak daripada Ta'ala, dia akan terasa. Dia bercakap, dia rasa dari dia semua. Baru dia dapat makamul unsi, makam berjinak-jinak. Bila berjinak, apa dapat tuan? Tunggu. Apa tunggu? Limpahan-limpahan yang tidak berputus. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia dapat benda ni, ya, sampai mati pun tuan buka lagi. Pum terbuka. Ya, macam-macam, ya, asrar yang dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kata farriq qalbak minal aghyar bau yamla'u bil ma'arif wal asrar. Bersihkan, kosongkan batin hati kamu dari yang lain daripada Ta'ala, nasai dipenuhkan dengan ma'rifat dan sir-sir asrar daripada Ta'ala. Ya. Kemudian dia kata sawabikul himam la tukhrikul aswa'al aqdar wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma syukur bana alina sallallahu hatta yang kashifa lana Allah